Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadani lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita akan mulakan kuliah kita dengan bacaan doa selamat seperti yang diminta oleh Puan Nurani. Doa selamat untuk kita semualah. Biasa doa selamat kita baca lepas kelas. Cuma hari ini kita kena baca di permulaan kelas. Minta berkat supaya tahun 2024 kelas kita berjalan lancar. Okay. Dan tuan-tuan perempuan semua pun sihat-sihat belaka, insya-Allah. Kalau sakit, saya punya kedai ubat dekat sebelah. Itu tak ada masalah. Klinik dah ada dah. Klinik sunnah dah ada klinik Seraya pun dah ada. Tak ada masalah hak sakit. Baik. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا راضين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تحنن بالعقد وتنفرج به القرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم تسقط الله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا وحشى ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل
ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik, kita sambung pengajian kitab kita Mat'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, muka surat 168. Muka surat 168, dekat tengah-tengah tu nah, dekat tengah-tengah tu. Faslun fi taqsimit talaqi ila sunni wa ghairihi. Baik, sebelum 168 kitab lama, kitab baru, kitab Rumi tak tahu 247. Okey, kita cuti 2 minggu. Sebelum cuti tu kita dah mengaji tajuk talak. Hari ni saya nak ulang kaji sikit bagi tuan-tuan ingat balik. Saya tahu lupa. Okey, akan lupa. Okey, tengok chapter ni kita buat bagi mudah faham. Dia punya carta bagi mudah faham. Talak ada 2 jenis. Hak kita mengaji hari itu, yang pertama dipanggil talak raj'i, yang kedua talak bid'i. Okey, baik. Ni yang benda kena ingat, yang kita baca banyak-banyak tu masalah je pun, masalah penyelesaian. Hak yang asas tuan-tuan kena ingat dalam bab fiqh, bab munakahat, talak 2 bahagian, talak raj'i, talak bid'i. Ni semua mengaji dah, cuma kita nak revise balik. Baik, talak raj'i, talak yang boleh dirujuk balik, iaitu talak 1 dan talak 2. Itu dipanggil talak raj'i. Talak bid'i dia ada 2 bahagian. Maafkan saya, ini bukan bid'i, raj'i dengan ba'in. Sebab nanti ada bahagian lagi yang kita akan mengaji hari ini. Okey, talak ba'in, dia ada ba'in sughra, dia ada ba'in kubra. Baik, ini bahagian talak. Ba'in sughra, perceraian yang berlaku dengan sebab tebus talak ataupun bercerai isteri yang belum disetubuhi, ataupun perceraian dengan sebab fasakh. Jadi itu dipanggil ba'in sughra. Laki tak boleh menikah dengan bini kecuali kena akad baru, mas kahwin baru. Sebab perceraian itu dengan sebab tertentu, sebab tebus talak, sebab fasakh dan sebab lain lah. Okey, ba'in kubra, talak 3. Itu ba'in kubra. Jadi suami tak boleh lagi menikah dengan bekas isterinya kecuali setelah isterinya berkahwin dengan lelaki lain dan berlaku persetubuhan. Selepas itu diceraikan oleh lelaki tersebut, habis iddah, baru dia boleh menikah balik dengan bekas isterinya. Itu ba'in kubra. Takat ni faham? Faham? Okey, clear. Kemudian lagi satu bahagian talak melibatkan hukum.
yang kita nak mengaji hari ini iaitu talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni dan talak bid'i ni sunnah lah, yang boleh, yang melalui prosedur yang betul, talak yang ikut syariat Islam. Hak yang ni yang tak ikut, dia ikut tapi kira salah walaupun talak tu sah. Yang ni yang akan kita mengaji hari ni. Jadi tak boleh cerita lagi lah sebab kita kena tengok kitab dulu. Okey. Cuma saya nak ulah balik yang faham yang kita mengaji selama ni, bahagian talak raja'i dengan bain itu bahagian dia. Kemudian pembahagian dari sudut hukum. Hukum maksudnya dia ada sunnah, ada bid'ah, dia ada lagi wajib, dia ada haram, dia ada talak. Maksudnya kita nak cerai bini tu ada ketika wajib cerai, ada ketika haram cerai, ada ketika sunat cerai, ada ketika harus cerai. Itu hak topik minggu ni. Okey, clear lah. Ni saya bagi ringkas bagi faham dulu. Baru kita tengok kitab. Bawa marker banyak takut tak cukup. Sekarang semua kat sini senang, semua dah. Baik. Baik. Sebelum saya nak mulakan, ada satu kisah. Ini pun kisah suami isteri. Suami ni beli hadiah jam tangan dekat isterinya, sayang. Belilah hadiah 700. Jam tangan mahal lah. Kalau saya baru 300-400, hadiah orang bagi. Jadi bila bini tanya apa dia abang beli, suami ni nak cover, dia tak nak cakap mahal sebab mungkin bini ni tak suka barang mahal. Dia kata RM50. Jadi bini pun percaya. Lalu esok pagi tu bini dia bagi duit kat dia 50. Dia kata, abang boleh beli tak satu lagi, nak hadiah kat ayah saya. 2 keping Panadol telan. Pening. Dia cerita dalam grup kami kata, Allah nampak macam mana ni, sampai keluar duk pening. Lalu adalah kawan kami seorang tu bagi cadangan. Abang kata model ni tak ada dah, beli model ni hak RM50. Cakap yang brand ni habis. Tu cara. Okay. Jadi maknanya saya dapat satu, orang kata apa, panduan ataupun kita boleh ambil iktibar dalam hubungan suami isteri. Ada benda boleh kelentong, ada benda tak boleh kelentong, dan ada kala bila kelentong makan diri sendiri. Macam ni ya. Okey. Dia memang dia tak nak bagi tahu harga tinggi sebab dia tahu bini dia akan bebel. Buat apa abang beli jam tangan mahal-mahal? Tu sebab dia kata RM60. Bila RM60, okeylah, dia tak tahu bala nak main ke depan. Jadi penutup cerita dia pergi beli jam lain, dia habaq kat bini dia kata brand ni habis. Tak ada production, dah habis. Jadi dia beli jam tangan lain dengan nilai RM50 bagi kat pak mentua dia lah, ayah bini dia lah. Jadi itulah cerita pagi ni. Nak habaq kat kita ya. Bukan menipu tu. Dia niat dia bagus sebab dia tak nak berlaku syekok, berlaku perbalahan antara dia dengan bini dia, itu bagus. Cuma bala tu nak main kat dia, nak buat macam mana? Okey, dia tak, di sini kita nak kata tipu pun tipu, tetapi niatnya tu bagus, bukan tipu yang diharamkan, tak, sebab dia nak elak berlaku pertengkaran antara dia dengan bini dia. Biar dia habaq kata ni yang kata bohong yang diharuskan tu. Ada bohong-bohong yang diharuskan. Ya. Itu hubungan hubungan suami isteri. Jangan duk apa praktik lagu ni jahanam. Baik, kita baca kitab. Faslun fi taqsimit talaqi ila sunni wa ghairihi. Ini fasal pada membahagikan talak kepada sunni dan lainnya. Lainnya tu bid'ah lah yang saya dah buat cerita tu. Baik. Bermula perempuan pada talak itu dua bahagian di sudut hukum.
Satu bahagi pada talak mereka itu sunni, dan satu lagi bid'i. Baik, yakni talak yang harus dan talak yang haram. Okey, ada bid'i, ada sunni, ada talak yang haram, iaitu segala perempuan yang mempunyai haid. Baik, menjatuhkan talak kepada perempuan yang sedang haid hukumnya haram, tetapi talak itu sah, perbuatan itu haram. Sopa kita curi kain pergi semayang, kain kita curi, tak minta orang kita curi, kita semayang sah, ikut rukun semua sah, tapi perbuatan kita curi tadi haram pasal hang mencuri. Serupa hak ni, yang ni pun serupa, dia jatuhkan talak ketika isinya jatuh haid, hukumnya haram, tapi talak tu sah. Maka sebab itu dipanggil bid'i, bid'ah, ditegah, dilarang. Benda yang tak baik, disuruh tak baik ni tak boleh. Okey, sah tak sah? Sah. Cuma menanya kawan tu lah. Kenapa menanya kawan tu? Kerana seelok-elok talak itu ketika perempuan tadi bersih, suci daripada haid. Sebab kalau ditakdirkan dia bertemu jodoh semula dengan orang lain, maka dia tidak perlu menunggu tempoh yang lama. Ni period jatuh talak, dia nak kena suci, betul nak kira sampai suci 3 kali suci tu, itu yang lambat tu. Dia kena start baru balik tu, sebab dia talak waktu haid, maka syarak kata haram walaupun sah talak tu. Okey, baik. Maka talak yang sunni, bahawa ditalak akan dia oleh suaminya pada tuhur, maksudnya dalam keadaan bersih, suci, itu masuk talak sunni. Suami melafazkan cerai ketika mana isteri bersih. Sebab tu mahkamah, kalau hakim yang cerdik, dia akan tanya, nak bersidang tu, okey, puan bersih ke dalam period? Kalau dia kata bersih, okey, kita buat tarikh sekian. Kan dia akan tanya dulu, supaya tak nak berlaku macam ni. Dia nak ikut kaedah sunni. Jadi suami menceraikan isteri dalam keadaan pada tuhur, maksudnya dalam keadaan isteri itu suci, yang tiada ia jima padanya. Dah duk semang bincang nak cerai, dah bini dah bersih daripada haid, jadi suami tak bolehlah jima isteri. Nanyalah kawan tu, jima kalau tak ada anak boleh kira mau kawan tu mengandung, aidahnya sehinggalah lahirnya bayi, tak kena nanya kawan tu. Maka sebab itu kaedah sunni, sunnahnya itu menceraikan isteri dalam keadaan isteri tuhur, suci daripada haid, dan suami tiada ia jima padanya pada isteri. Ini bahasa kitab dia. Baik. Dan talak yang bid'i, bahawa ditalak akan dia oleh suami di dalam haid. Itu satu situasi talak bid'i, suami ceraikan isteri ketika mana isteri datang bulan. Baik. Atau situasi kedua, di dalam tuhur yang ia jima akan dia padanya. Bila bini dah kering, bersihlah ia, tiba-tiba suami ni dia punya jahat, dia tahu nak cerai, maka dia pergi jima isterinya dan dia jatuhkan talak, juga dipanggil talak bid'i. Kerana apa? Kerana bini dah elok-elok bersih, sebab nak tunggu turn pula bukan senang. Sebab itu syarak dia cukup tengok benda ni. Cuma lah ni orang duk cerdik tu lebih lah.
Sebab dia tengok, dia kata alasan takut bini mengandung. Jadi kalau kami pandai buat saya tak mengandung, tu lagu mana? Sebab dia kata syarak bagi alasan tak mengandung, nak elakkan kandungan tu bersih. Jadi dalam Islam, hukum ataupun panduan yang diberikan oleh syariat, kita kena ikut. Sama ada hang buat cara tak mengandung atau ataupun mengandung, itu bukan kedua. Tapi bila hang jima' isteri hang, itu sudah dikira salah bila hang nak jatuhkan talak. Dipanggil bid'i, ya, talak bid'i. Jadi keadaan pertama, jatuhkan talak pada isteri sedang period. Yang kedua, bini dah suci tapi dijimakkan dan dilafazkan talak. Dan seumpama haid itu nifas, begitu juga dia kata sama hukum kalau isteri kita itu nifas. Dia dah kering darah beranak. Dia ada dua, satu darah nifas, satu lagi darah biladah. Hak yang bak mani wajib tu. Hak yang perempuan bersalin kan mandi beranak, satu mandi. Kemudian mandi nifas, satu mandi. Dua mandi tau. Jangan duk faham satu. Orang tua kata hak mandi lepas pantang tu satu. Mandi lepas beranak ni, bila kering darah hak yang keluar bersama baby tadi tu di label apa, di pusat apa, di bilik bersalin, maka isteri kena mandi wajib tu, mandi biladah. Lepas pada itu kan dalam tempoh pantang darah masih keluar lagi sikit dalam pantang kan, 44 hari hingga 60 hari itu. Jadi ada mandi kedua yang dipanggil mandi nifas. Nawaitul ghusla anin nifasi. Hak tadi nawaitul ghusla anil baladati. Jadi dua niat yang berbeza lah, kena faham lah, kena beritahu anak-anak kita lah. Hak yang baru menikah kadang-kadang mereka bukan tahu sangat tu, ya. Dia mai ikut baru ni, saya ada seorang telefon tanya bab kahwin ingat lah. Laki dia orang Sabah. Hak yang call saya tu bini dia lah, bakal istilah tunang. Dia kata, ustaz boleh tak suami saya nak bagi mas kahwin emas? Saya pun hurai, saya kata syarat mas kahwin ialah sesuatu barang yang berharga yang memberi manfaat kepada pengantin, kepada perempuan tadi. Dia kata isunya ustaz, ini masalahnya, isunya dia kata emas kan tak tetap harga, hari ini lain, esok lain, lusa lain, tu nak kira lagu mana? Saya kata dalam borang pernikahan, dalam borang akad nikah tu, mas kahwin kena letak gram, jangan letak nilai. Memang nilai akan berubah, harga emas tak sama setiap hari. Letaklah kata hantaran mas kahwin 10 gram, kalau pitih banyak 1 kilo, contoh 1 kilo. Baik, jadi balik cerita pada yang kes pasangan tadi, maka saya kata letakkan emas tetapi kena tulis nilai gram, bukan nilai emas, sebab nilai emas berubah. Ketika isi borang mungkin dia letak harga 25 gram emas, harga waktu tu macam lah 360. 2024 akan naik lagi 365 ke 370. Bahkan sampai bulan 6 ke bulan 8 tahun ni akan naik ke 400 untuk 1 gram emas. Sebab 2024 nilai mata wang sama ada kripto ataupun emas akan naik mendadak, dan nilai yang guna cash akan turun. Sebab tu dia banyak gunakan online, cashless sekarang ni. Itu di sudut bacaan ekonomi. Maknanya sekarang ni tuan-tuan, yang ada emas sekarang ni simpan, jangan jual lagi. Esok dia naik, esok nak pakai duit, jual lah, ataupun letak di Aranuyah. Emas dirham tu lebih tinggi kan? Baik, dirham ialah perak. Ya. Pada saya attend satu pernikahan bagi dirham. Begini nah,
Dirham ialah mata wang. Pertama kena lihat macam ni. Mata wang setengah negara diguna dirham. Contohnya Morocco. Morocco guna dirham, Saudi guna rial. Tapi UAE, Qatar dinar. Jadi dinar dirham ikut bahasa lama, dinar duit emas, dirham duit perak. Kedua-duanya mempunyai nilai pada masa sekarang. Siapa ada emas disimpan, siapa ada perak disimpan. Saya ada duit emas, saya ada duit perak. Tuan-tuan nak tengok, pergi rumah, saya tunjukkan. Duit emas kerajaan Kelantan punya, duit perak pun kerajaan Kelantan punya. Mereka bagi hadiah kat saya. Itu memang saya dapat hadiah, saya tak beli, kerajaan Kelantan bagi, Perdana Menteri Besar Kelantan, atas sumbangan saya lah pada bidang-bidang perubatan ni di Kelantan. Jadi benda tu memang ada nilai, kalau tidak kerajaan tak buat lah. Cuma masyarakat kita melihat benda itu macam alah, mah dianggap untuk barang perhiasan. Apa yang Nabi sebut sejak zaman berzaman, Nabi kata dah, siapa yang ada emas dan perak, dia tidak akan miskin. Simpan benda tu. Duit akan jatuh, emas tak pernah jatuh tuan-tuan. Ada emas pernah jatuh sejak zaman Merdeka sampai kelar? Naik ada. Duit kita jatuh saja, sikit-sikit jatuh, sikit jatuh. Ada kawan saya kemarin naik kereta, kebetulan depan dia tu ada lori pelik PMX. Lepas tu sengit sebelah, skru nut tu longak satu kemas, sengit lagu tu. Oh, dia kata macam petanda PMX nak jatuh lah. Dia punya tulisan memang siap gambar, betul lah, gambar lori sengit, pelik nama tu sengit, jatuh sebelah. Nak kata kereta jatuh tu. Tapi emas dengan perak dia tak jatuh tuan-tuan. Siapa ada simpan, tolong simpan. Ya. Macam emas kita simpan kena zakat. Kalau perak kita simpan ada kena zakat. Ada juga, tapi nilainya tu nilainya terlalu, nilai nisabnya tu tinggi lah. Setakat kita simpan sikit-sikit ni belum dikira ni lagi lah. Cuma yang dia pakai pada uruf di sudut zakat kebanyakannya emas. Perak Malaysia belum lagi ni lah. Yang Haji timbulkan tadi tu di sudut nilai. Tapi dari sudut mata wang memang ada negara guna dinar, ada negara guna dirham. Sebab tu dirham macam Morocco yang pi baru ni kan, kalau tengok 70 dirham, 70 sen dirham tu kita mungkin RM1, RM4, RM1, RM2 atau RM1. Duit kita mahal balik. Dirham dia rendah sikit. Tapi itu mata wang lah. Yang kita masukkan ni ialah benda yang berharga. Jadi tak salah nak gunakan emas sebagai emas kahwin. Tapi saya beritahu lah pasangan tadi, saya kata nak bagi comel, tulislah wang tunai RM200 berserta emas sekian-sekian gram, 50 gram ke 30 gram ke, tak banyak pun. Saya ingat entah-entah yang perempuan punya ni rasanya mau 2 kilo ada apa kat rumah. Kat rumah hak pakai tak ada lah, hak kat rumah ada tak? Anak timbang boleh main rumah saya tolong timbangkan. Saya dah nak timbang emas, alat ukur emas pun saya dah nak tahu tulen tak tulen, semua saya dah. Kami ni kena terlibat dengan banyak benda tuan-tuan. Ustaz zaman lah ni tak boleh macam dulu dah. Ilmu kami kena mencakupi semua aspek ekonomi lah ni. Orang tanya macam-macam, bab nikah orang tanya, bab cerai orang tanya, bab emas orang tanya, bab kripto pun orang tanya. Jadi kami kena mengaji semua bab. Kalau ngaji fiqh saja senang, ajak kita fiqh saja. Tak boleh. Dunia hari ni, dunia dah makin maju, macam-macam ilmu kita kena kuasai, kena teroka. Jadi otak ni makin padat. Imam Syafi'i kata, makin lama aku mengaji, makin bodoh diri aku. Betul. Sebab itu banyak benda yang kita tahu hari ni, kita rasa kita tahu, rupanya pergi ngaji masjid ada lagi ilmu yang aku tak tahu. Ustaz tu ajar, oh ni ilmu baru. Tunggu. Sopa minyak zaitun, saya dulu saya tak tahu yang minyak zaitun tu diukur ketulinan berdasarkan bau. Bila kursus mengaji pi luar negeri semua dengan kawan ni, baru nampak
Kalau bau jambu batu, bau buah segar, itu baru asli. Kalau bau tengik, bau masam, bau hampas, itu bukan asli. Tapi kata hak tu nak ilmu baru, bagi saya ilmu baru, sebab bagi saya lah, maknanya ilmu tu sangat luas, sangat luas. Baik. Dan satu bahagi tiada pada tolak mereka itu Sunni dan tiada Bid'i. Satu bahagian lagi, okey, bukan tolak Sunni, bukan tolak Bid'i, dan iaitu perempuan yang kecil yang belum lagi haid dan perempuan yang sudah putus asa daripada haid, menopause, dan perempuan yang bunting, mandul, dan perempuan yang ditebus talak, dan perempuan yang belum lagi dukhul dengan dia oleh suaminya. Baik, yang 4 jenis ni dia kata tak termasuk dalam Sunni, tak termasuk dalam Bid'i, sebab dia kes terpencil ataupun kes yang agak jarang lah berlaku. Okey, lihat satu persatu tuan-tuan. Pertama dia kata perempuan yang kecil yang belum lagi haid. Ada kadang-kadang budak perempuan, walaupun dalam kitab fiqh dia kata seawal usia 9 tahun kan bagi budak perempuan. Saya pernah ada seorang murid perempuan saya mengajak, dia kata 4 waktu tu dia tak main lagi period, form 4 perempuan. Maknanya di sini masuk dalam bab ni lah, perempuan yang belum datang period, walaupun dia dah umur 15, 16, 17. Kalau dia nikah, maka kita nak kira talak tu berlaku, dia tak ada period. Bila tak ada period, nak suci tak boleh lah. Jadi iddah kira tak ada lah. Nak kira iddah lagu mana? Dia dalam bab begitu. Faham ya? Sebab tujuan iddah tadi nak bagi clearkan kandungan tu. Dah kawan tak ada period, cuma masalah ialah bila tak ada period mungkin zuriat tak ada, dia pergi tu pula lah kan, zuriat pula tak ada. Baik. Dan perempuan yang sudah putus asa daripada haid, yang menopause. Ini pun pengalaman saya tuan-tuan. Ada yang saya jumpa depan saya umur 63 masih period, perempuan, nenek, tapi masih period, subuhnya dia tu. Ada yang baru ni umur 44, keluarga sini jugalah, main mengadu, kata ustaz saya dah menopause. Kata ustaz, saya kata awak pasal apa? Dah tak datang period. Terkejut juga saya. Lalu saya bagi dia makan pati delima, seminggu terus dia alhamdulillah ustaz, period dah keluar balik. Siapa yang masalah period makan pati delima? Ya, makan pati delima. Petua yang sangat ampuh. Hak muda lah, hak tertua tak payah lah. Tapi saya nak kata pun tuan-tuan, selepas saya tulis dalam grup saya tu, ada yang muak 44 ni yang dia datang period lepas dia amalkan pati delima, tiba-tiba ada seorang makcik tu WhatsApp dalam grup. Dia kata ustaz, dia WhatsApp personal, sorry. Dia kata ustaz, saya macam tak percaya. Saya kata awaknya, makcik ni dia bahasa diri dia makcik mai pula period, dia makan pati delima. Tuan-tuan bayang dia cakap dengan saya dia makcik. Boleh tahu umur dia berapa? 50 lebih lah, memang 50 lebih, mungkin dekat 60 gitulah kot. Jemaah Masjid Ibnu Abbas, Kuala Lumpur. Jadi kes ni kes yang agak terkini berlaku, dan saya lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena kembali kepada kejadian bagaimana hebatnya Allah menciptakan buah delima tadi. Bahkan disebut dalam Al-Quran berapa kali Allah sebut, banyak kali cerita pasal delima. Rupanya khasiatnya cukup banyak. Jadi antaranya siapa yang masalah period tak clear, tak lawas ke tak teratur semua,
makan delima. Pati lagi bagus cepat. Pati lebih cepat. Kalau nak makan yang buah betul-betul itu, sehari 3 ke 7 biji. Jenuh faham? Sebab sebiji tu tuan-tuan, kalau buat pati, dia boleh minyak ni ya, kalau sebiji. Sebab dia perah pekat betul. Dah takkan nak tonggak biji, nak kukuh biji tu sampai jenuh. Ambil orang perah dengan mesin senang tak gaduh. Ya. Baik. Segan nak cerita tapi dia tanya saya cerita. Semua hak menikah kan. Baik. Dalam buah delima, satu bahan yang tak ada pada buah-buahan lain, saya lupa term dia, tinin itulah nama dia tu. Dia membantu menguatkan lelaki punya alat, menyuburkan benih. Maksudnya tu saya kata segan nak cerita. Apa cerita habis dah bertanya cerita buat guna. Baik, tuan-tuan boleh rujuk mana-mana jurnal perubatan yang buat kajian tentang delima. Antara khasiat delima untuk lelaki, okey, dia membantu menyuburkan hormon lelaki, menyuburkan alat lelaki, dan mempekatkan air mani lelaki. Sebab ada kes yang tak boleh mengandung dengan sebab punca suami kerana air mani terlalu cair. Jadi delima adalah best solusi makanan sunnah. Jadi untuk laki-laki dah lalang tanya, saya bagi terus lah berapa petua kalau nak buat lah. Boleh belakang ni depan semua boleh gini. Perempuan nak buat boleh. Ambil buah tin 5 ke 7 biji, tuan-tuan buh dalam ni, buh minyak zaitun, peram 5 hari. Peram 5 hari buah tin. Laki boleh buat, perempuan boleh buat. Ini petua Arab kuno. Sebab tu Tok Arab gemuk-gemuk dia bini 4. Peram 5 hari. Ni hak tak kahwin lagi ni, kena cepat-cepat cek kahwin ni. Ada hak single-single ni. Hari ke-6 atau hari ke-7, tuan-tuan ambil, kaedah dia kita kena basuh kita punya tangan, cepit buah tin tadi, lalu kita kemam, telan, lah, dan ambil minyak zaitun tu makan. Bila kena buat malam, pukul 10 malam. Dan ini adalah petua Arab kuno menyamai dengan 4 kali ganda Viagra. Nak buat, kamu buat sudah. Yang perempuan tak tahulah, saya jarang, tak ada buat, tapi bini saya suka buat. Dia buat kat saya lah. Hantar pulang lah, kalau tuan-tuan rajin buat lah. Cuma kadang-kadang benda macam ni kita selalu lupa kat mana? Lupa kat bilangan hari. Saya kata 5 hari, dia duduk, aku rasa dah 3 hari dia lupa. Dia jadi lagu tu, dia nak cepat kan. Kadang-kadang dah terlebih hari, terlebih tak apa, janji akan ganjil. 3, 5, 7, tapi elok 5 hari. Buah tin, kena ambil buah tin separah masak. Buah tin ranum tak mau, buah tin putih tak mau, dia mau separah masak. Dia bukan hak warna kuning tu tak, hak warna coklat kehitaman. Okey, baik. Semalam ada jemaah mai beli kat saya 300 gram. Jemaah lelaki lah, dia tahu bab-bab ni, dia tahu. Dia mai beli buah tin dengan dalam minyak zaitun, siantan. Jemaah kita kak. Baik, sambung. Okey, putus asa daripada haid dan perempuan yang mandul atau bunting dan perempuan yang ditebus talak. Cuma untuk kes yang mandul tadi,
telah mendapat pengesahan oleh pakar perubatan mengatakan bahawa si fulanah ini memang tak berharapan untuk mengandung, dia memang mandul, dibuktikan oleh pihak perubatan. Okey. Dan perempuan yang ditebus talak, kita dah mengaji bab khuluk hari itu, dan perempuan yang belum lagi dukhul dengan dia oleh suami, maksudnya bila menikah terus cerai, belum berlaku persetubuhan. So untuk kes-kes macam ni, dia punya, kalau berlaku perceraian tuan, jadi eddahnya itu tidak dikira. Kenapa? Tidak ada faktor yang boleh kaitkan dengan penyucian kandungan atau penyucian rahim tadi. Baik. Dan terbahagi pula talak dengan iktibar lain daripada yang tersebut, iaitu terbahagi kepada wajib, hukum wajib, seperti talak oleh suami yang muwali, yakni yang bersumpah tiada ia wati akan isterinya yang tersebut pada bab al-ila, maka wajib ia talak akan dia, atau fi'ah, yakni diwatikan dia dan membayar kafarah sumpah. Baik. Ni tak faham ni. Baik. Bila talak wajib, ni cerita hukum talak wajib nah. Masa wajib dia talak, kalau kes yang melibatkan ilak, dia ada 3, ilak, zihar, li'an. Tengok ilak dulu. Ilak ni, suami dia bersumpah dia tak akan tidur dengan bini dia persetubuhan untuk tempoh tertentu, biasanya 4 bulan lah. Dia marah apa tak tahulah, dia kata aku tak mau tidur dengan hang dah 4 bulan. Tapi syarat dia kena sumpah dengan nama Allah atau sifat Allah. Maka bila berlaku demikian, talak tak jatuh sebab dia bukan bercerai. Tapi bila dia sebut begitu dalam bab hukum fiqh nikah, disebut sebagai ilak, alif lam alif hamzah. Jadi nak selesai lagu mana, bila dia bersumpah begitu dengan nama Allah, maka dia memang tak boleh bersama dengan bini dia, dan sampai kes ke pengetahuan hakim, maka hakim bagi peluang untuk hang tarik balik hang punya sumpah tadi, dan hang kena tidur dengan bini hang. Kalau hang tak mau tidur, hang wajib cerai bini hang. Itu jadi hukum wajib tu. Hakim akan buat keputusan. Dia ketegak juga, tak mau juga, hakim kata lah ni aku ceraikan bini hang. Jadi hakim mewakili dia, mahkamah. Hakim tak kata lah aku, mahkamah. Dengan ini mahkamah menjatuhkan talak satu kepada si fulanah binti sekian-sekian atas sebab lelaki dia tak nak ceraikan dia. Hang nanya orang tu lah, hang tak mau tidur dengan dia satu hai, kemudian hang tak mau ceraikan dia. So ini bab ilak, maka hukum perceraian menjadi wajib, kena wajib cerai, tak boleh nanya ke orang tu. Ini panggil ilak nah. Dia tu ada ilak, ada li'an, panjang bab ni, kita akan cerita lagi, akan datang panjang. Okey. Ataupun dia bersetubuh dengan bini dia balik dan membayar kafarah. Dia boleh bersetubuh tapi kena bayar kafarah sumpah. Sama kafarah sumpah dalam Islam, kalau melibatkan pernikahan, merdeka hamba, puasa, bagi makan fakir miskin, pilihan. Okey. Baik. Dan seperti ditalak oleh hakim pada syiqaq, jika dilihat akan talaknya itu maslahah. Hakim akan tengok, andai kata berlaku syiqaqun, berlaku perbalahan antara laki bini ni tak kesudahan, hakim akan buat keputusan. Jadi hakim akan jatuhkan talak kerana hakim melihat perceraian adalah jalan terbaik. Okey. Dan seperti talak orang yang lemah daripada mendirikan hak isinya. Ia juga hakim punya kuasa. Kalau laki tak ada power, lemah tenaga batin, atau disebut mati pucuk dan tak mampu nak Allahumma salli Muhammad, memberi nafkah dalam tempoh tertentu, dia wajib ceraikan bini dia. Ini hukum talak wajib sebab dia tak boleh bagi nafkah zahir, nafkah batin, tapi kena melalui mahkamah.
Sebab kena dibuat ujian test belaka tu, dia bukan lagu tu tak boleh, dia kena ada ujian test. Doktor akan sahkan bahawa memang suami awak mati pucuk. Tak tahulah sebab aksiden ke, waktu sunat terpotong lebih kepala apa, kita tak tahu cerita dia. Dah jadi mati pucuk, wallahu alam. Jadi bila berlaku macam ni, doktor sahkan, maka tempoh 4 bulan dia bagi, hakim akan buat keputusan ceraikan. Tak guna nanya kat isteri. Dan kepada sunat, ini sunat cerai. Sunat cerai seperti ditalakkan perempuan yang tiada elok kelakuannya seperti jahat tabiatnya lebih daripada adat. Ni sunat cerai bini hak panggil lagu ni. Perangai bini kelakuan adat kata dia ni jahat lebih teruk adat melihat. Maknanya pandangan umum melihat. Kalau setakat bohong, sembang apa tu mungkin adat kata tu biasalah, ni memang kaki minah letih, contoh. Tapi tahap jahat tu, tahap kelakuan tak elok tu tahap gaban. Okey, nak beri contoh macam mana? Mungkin tahap bunuh orang ke, tahap jenis menanya binatang ke apa, yang orang nampak adat kata dia ni memang jenis backing, kalau murut backing lah, panggil memang tak elok lah perempuan ni, maka sunat diceraikan. Kalau kita lihat sejarah tuan-tuan, seteruk-teruk bini Sayyidina Umar, dia cuma kuat bebel je. Tapi kalau kata yang jahat di sudut tabiat ini melebihi tahap tu lah. Kita buat andaian begitu. Biasa lumrah perempuan paling kuat dia punya bukan kejahatan, tabiat yang tak elok, ngumpat je pun. Hobi dia nak buat ke mana? Ataupun bahasa sekarang membawang. Dia start bawang merah kecil, bawang besar, bawang putih, dia main belakang cerita tu. Dia akan mula. Seorang buka topik, dia mula pom. Jadi benda hak kecil jadi besar. Itu memang benda uruh tau, benda adat. Tapi yang kata jahat adat ni mungkin melebihi benda tu. Kita nak buat ukuran berapa payah kan? Mungkin contoh tu tak ada. Dan kepada makruh cerai bini, ditalakkan perempuan yang seperti ditalakkan perempuan yang baik kelakuannya dan ia sukakan dia. Jadi makruh bila kita cerai bini kita, hak memang bini kita ni elok, akhlak elok, kita pun suka, tapi mai satu keadaan terpaksa. Dia mai satu keadaan kadang-kadang mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan perceraian terpaksa berlaku. Baru ni ada kisah tuan-tuan, yang dia suruh minta cerai kat lelaki dia juga pasal kes belah mak mertua. Masalah kat ni. Dia walik sebab tak ada siapa jaga, dia anak perempuan tunggal. Jadinya bila mak dia uzak, dia ambil mak dia duduk dengan dia. Bila duduk dengan dia, lelaki dia tak berkenan. Lelaki dia bagi kata hang pilih mak ke aku? Lelaki tu pun nikah lama dah tuan-tuan, dia dilema. Jadi bila tanya pandangan kawan mak, kata hang minta cerai, baik mak hang satu, hang lelaki boleh cari lain. Kebetulan dia pun ada rupa juga, jadi mohon cerai. Nampak tak? Jadi maknanya hak ni jenis suami yang tak faham lah. Kalau dia ikut hukum syarak, taraf ibu mertua sama taraf ibu kandung. Gitu ya. Baik. Dan kepada haram seperti talak bid'i yang telah terdahulu sebutnya, iaitu jatuhkan talak ketika isi ketika haid, itu haram. Dan diisyarat oleh Imam Al-Haramain kepada talak yang harus itu dengan talak akan isteri yang tiada suka oleh suaminya akan dia. Ni hak hukum harus cerai nah. Kalau suami dia tak suka kat bini dia dan tiada cenderung ia kepadanya, tak suka, tak minat kat bini, dan tiada maaf nafsunya dengan belanjanya, dan bini kaki belanja borah sikit, maka dengan ketiadaan istimtak dengan dia pun dia rasa tak seronok nak bersama, maka harus ceraikan isteri dalam keadaan begini.
Tak apa. Yang ni mungkin tuan-tuan berlaku untuk kes-kes yang melibatkan sihir lah. Orang gunakan sihir. Dia bagi suami tak minat kat bini, orang ketiga lah buat kerja. Sebab kalau kita katakan fitrah tak suka tu jarang berlaku, sebab dah hidup lama, kecuali ada sebab-sebab lain, ilmu hitam dan sebagainya. Maka ketika itu kalau diteruskan perhubungan perkahwinan pun mungkin ada masalah, sebab dia tak minat, sembang pun tak, jadi orang bisu. Tamu main rumah pun pening, tanya sepatah, tanya dua soalan tu lah, huraian tak ada. Jawapan pula yes, no, alright, thank you, dia itu je. Maka tak selesai masalah. Walaupun wujud hubungan suami isteri, salah seorang kaki bercakap, salah seorang kaki mendengar. Dia memang lagu tu, dia jarang dua-dua bercakap. Kecuali kalau orang lawyer tu bab lain. Menikah, bertemu jodoh, lawyer, semua lawyer, itu mungkin bercakap, lawan bercakap lah. Tapi biasa kalau kita lah kan, kalau bini kita bercakap, kita diam, kita menjadi good listener. Cakap kan, habis kita pula bercakap. Ada di kalangan setengah orang, dia bercakap bila perlu je, ikut yang Nabi suruh. Au liyasmut. Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut." Barang siapa beriman Allah di akhirat, hendaklah dia bercakap baik ataupun dia diam. Ada orang yang pegang, ahli sufi, dia pegang hadis ini, maka benda perlu dia cakap. Kita jangan kata dia ni jenis pendiam, tak. Dia hanya bercakap bila perlu. Tak perlu dia tak bercakap, ataupun tak ada tajuk untuk dia bercakap, dia takkan bercakap. Sembang kedai kopi pun dia banyak diam, mendengar orang lain bercakap, dia cuma minum kopinya. So dia habis dulu, orang lain lebih lambat. Sebab minum lambat habis sembang. Jadi maknanya, secara kesimpulan kita pada pagi ini tuan-tuan, talak itu dua bahagian sudut hukum, sunni dan bid'ah. Kemudian ada pembahagian lain yang tak termasuk dalam bab sunni dan bid'ah, iaitu melibatkan menopause tadi, talak isi sebelum bercerai, sebelum bersetubuh, dan talak bila wajib, bila sunat, haram, makruh dan harus. Okey, boleh faham? Ada soalan tak? Ya. Baik. Gantung tak bertali ditinggalkan isteri tanpa apa-apa, cukup tempoh, ataupun dia ceraikan bini dia pergi gitu je, gantung tak bertali. Sebab itu perempuan yang cerdik cukup tempoh 4 bulan je. Ini sebab undang-undang kita ada 4 bulan hang kena naik mahkamah. Saya tahu ni laki saya tak balik ni, Tuan Qadhi, dia dah pergi keluar rumah tak balik-balik ni dah 4 bulan ni. Kalau ikut hukum taklid, saya dah dikira boleh cerai dah. Kan perjanjian taklid akad nikah tu. Maka hakim pun, Qadhi akan menilai lah. Buat pengumuman kat surat khabar tak jalan, WhatsApp tak jalan semua, maka hakim putuskan awak tertelai, fasakh, cerai. Sebab suami awak tak respon, entah mati ke apa, tak tahu. Jangan diam. Kaum Hawa jangan diam, kena buat aduan. Kalau tidak, nanya duduk lagu tu, tuan kata tak tadi duduk, aku ni title bini orang lagi ke, tak ke? Dah bertahun dah ni. Lainlah kalau suami memang bertugas di perbatasan, pi Syria ke, pi Lebanon ke, itu pun 6 bulan je kot kan. Yang tentera saya pun tak tahu 6 bulan ke berapa tahun. Setahun. Itu memang dah bertugas begitu, memang tak boleh balik kan. Setahun boleh tukar orang baru kan. Itu lain lah. Makanan sunnah ada tak untuk orang yang stres, orang yang anxiety? Saya dah hurai bab ni. Ada 3 buah-buahan yang Allah ciptakan yang bersifat penenang. Bila bersifat penenang, bila kita minum tenang. Pertama, koko. Sebab itu ini orang barat akui. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat tentera hak depa hantar pergi Gaza ni, antara bahan dalam beg depa coklat cukup banyak. Dia nak eraskan stres.
Yang kedua, delima, jus, bukan pati, jus. Nak relax, minum jus. Sebab tu Dr. Rizal pakai otak yang koko tadi, dia jadikan sebagai bahan untuk otak. Yang ketiga, paling mudah dapat, kurma. Saya dah baca kajian tu, dibuat oleh beberapa orang pakar. Memang kurma terbukti membantu menenangkan minda dan otak. Jadi kurma hak mana pun tak apa tuan-tuan. Sebab kurma ni, kalau tuan-tuan perasan, ada kurma tuan-tuan makan rasa seronok, aku makan kurma ni. Tak saja ajwa. Ada kita makan kurma McJowl, hak besar tu kan, kita rasa alhamdulillah seronok makan sebiji kenyang. Ada makan ajwa rasa tak apa sedap sangat ni. Tapi kita makan meriami, sedap pula meriami. Kemudian makan safawi, sedap pula safawi. Itu nama kurma lah, bukan nama orang, nama kurma. Jadi yang mana kita rasa sedap di mulut kita, tuan-tuan jadikan kelaziman. Ambil sehari 7 biji, baru hilang benda tu. Kalau tidak, jenuh rawat tuan-tuan, jenuh pergi psikologi, jenuh pergi rehab center, jenuh pergi merata lah. Islam ada penyelesaian. Yang keempat, air penawar. Yang kita terapi ruqyah, baca ayat syifa sebagainya untuk dia minum. Ayat Yasin itu sifat penenang. Allahualam, sekadar itu dulu ya. Boleh. Saya ada baca dalam internet lah, YouTube. Okey. Disahkan oleh Immigration Malaysia. Di Kelantan, ramai orang yang dah dekat tak kahwin lah, kata atau yang tak kahwin cara kontrak dengan pendatang-pendatang luar dari Malaysia. Cara kontrak 2 tahun, 3 tahun, apa hukum tak? Baik. Mereka yang mengamalkan kontrak ialah pengikut fahaman Syiah. Kerana salah satu ciri ajaran Syiah yang fatwa telah keluarkan sesat dan menyesatkan ialah perkahwinan kontrak. Jadi yang ikut kaedah tu mungkin yang ada fahaman Syiah. Ahli Sunnah Jamaah tak boleh. Nikah forever, not for the certain tempoh. Dia mesti forever. Berlaku perceraian dengan sebab tertentu, itu takdir Allah. Ingat nah. Jadi kalau ikut fahaman Ahli Sunnah Jamaah, haram hukumnya sebab tak ikut. Kecuali kalau dia pengikut bahasan Syiah, dia ikut mazhab dia, itu nak kata macam mana pandangan dia. Okey. Okey, kerana itu dulu perkongsian pada permulaan kelas pada tahun 2024. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak baik itu datang kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku berkata astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.